Bila kenyataan Syariah Kasim, dia menyebut bahawa kerajaan perpaduan ini bakal bertahan cuma 6 bulan. 6 bulan itu kan dalam tempoh selepas pilihan raya ini, maka akan diadakan pemilihan parti. Sebab itu dia membayangkan seandainya mereka berjaya menumbangkan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, maka mereka akan menggunakan kedudukan itu untuk menumbangkan kerajaan. Ya, cuma saya rasa keadaan ini amat memeranjatkan saya apabila beliau menggunakan perkataan menumbangkan kerajaan. Sebenarnya dia boleh kata bahawa dalam tempoh 6 bulan mereka yang berada di anjung kuasa ini akan disingkirkan dari jawatan mereka. Saudara Hadi Akhir, PN Perikatan Nasional kata dipenuhi kata-kata benar. Dan saya melihat sebenarnya saudara bahawa apa yang disebut oleh Datuk Seri Syahida Kasim ni agak bahaya saudara. Ini menyanggah sebagai seorang rakyat biasa. Kerana bila dia mengatakan nak menumbangkan kerajaan, dia boleh mengatakan bahawa 6 bulan lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tersingkir sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi dan menteri-menteri semua akan berubah kepimpinan negara. Boleh. Tapi nak tumbangkan kerajaan ini dianggap sebagai treason. Ini perkataan penggunaan ini sebagai satu penderakaan. Kerajaan milik Duli Yang Mulia Tuan Agong. Apabila anda nak tumbangkan kerajaan, ini satu yang salah. Dan anda boleh dibawa dan dihadapkan ke muka pengadilan bahawa anda ada cubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Sebab itu saya seringkali mengingatkan teman-teman, bukan menjatuhkan kerajaan, tetapi untuk menyingkirkan pemimpin tak ada masalah. Itu soal politik. Cuma nak menumbangkan kerajaan ini satu, bagi saya lah, satu agenda politik yang membahayakan dan bercanggah dengan perlembagaan. Tidak ada sesiapa pun warga kita diizinkan untuk menumbangkan kerajaan. Yang mereka boleh lakukan peralihan pimpinan kerajaan. Dalam politik, pimpinan. Parti mana yang menang dalam pilihan raya, maka parti itulah yang akan mentadbir kerajaan Malaysia. Tapi nak tumbangkan, apakah maksud Syahida Kasim nak menumbangkan kerajaan Malaysia? Apakah beliau tidak pernah berterima kasih pada kerajaan yang memberi beliau permit untuk mengimport beras, sebagaimana yang didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jumlah yang beliau perolehi kekayaan 400 bilion juta. 400 juta masuk dalam kantong anda. Kalau mengikut kefahaman saya lah, untuk beli permit itu daripada oleh Tan Sri Syed Mokhtar, terpaksa mengeluarkan belanja sekitar 400 juta. Dan ini bagi saya lah, mungkin sebab itu dia mengelupur sangat lah. Dan ini juga boleh dilihat sebagai satu kudeta, satu rampasan kuasa. Salah tu saudara. Ini salah. Tapi nak berlaku kudeta dalam parti, okey. Anda buatlah cara. Sebab itu sekarang ini saya nampak, saya dengar dalam pencerahan ataupun dalam kenyataan Tan Sri Haji Hadi Awang. Sebab beliau mendedahkan tiba-tiba, sebab itu saya kata kebenaran muncul dengan sendirinya apabila beliau mendedahkan bahawa orang yang bertanggungjawab, yang nak bawa 10 orang ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO menyertai Perikatan Nasional adalah Hishamuddin Tun Sin On, H2O. Saya boleh sebut begini sebab mendengar apa kenyataan beliau. Maka sewajarnya pimpinan UMNO membuat siasatan, kalau perlu disingkirkan. Kita tak boleh lagi menyimpan gunting dalam lipatan. Kita tak boleh menyimpan lagi duri dalam daging kita, saudara. Ini keadaan. Dan kalau benar kenyataan itu, siasatan perlu dilakukan. Sebab saya melihat, saudara, puak-puak yang kecewa, yang kehilangan jawatan sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri, dan dari kalangan UMNO selepas PRU 15, kini mereka sedang melangkah langkah untuk kembali berusaha untuk mendapat kuasa melalui pemilihan UMNO pada menjelang pertengahan tahun 2023. Jadi, apa yang akan mereka lakukan adalah dengan memenangi jawatan-jawatan tertinggi dalam UMNO dan mengambil alih pucuk pimpinan parti. Apakah ahli UMNO akan mengizinkan? Kita dah lihat bagaimana kebencian rakyat melihat pimpinan UMNO bertelaga hanya semata-mata kerana jawatan. Kerana mereka nak jawatan menteri, mereka nak jadi Perdana Menteri, mereka nak jadi macam-macam jawatan lah. Duduk dalam GSC dan sebagainya. Rakyat hidup menderita. Sebab itu kebosanan rakyat, kebencian rakyat, akhirnya mereka menterjemahkan di peti undi. Akhirnya, saudara, UMNO yang selama ini begitu berbakti, mereka ketepikan.
Pilihan raya yang ke-15 mengajar kita bagaimana teruknya kita. Uyuk. Tak pernah dijangkakan UMNO boleh mendapat cuma 26 kerusi saja. Satu benda yang amat memalukan. Ini kerana kebosanan rakyat. Dan kini mereka nak mengulangi peristiwa yang sama. Sama ada melalui macam dikatakan langkah Sheraton lah. Lebih kurang begitu. Awal-awal lagi mereka cuba mewujudkan suasana yang sedemikian. Apabila adanya 10 orang ni, boleh pula memberi sokongan pada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menafikan prinsip demokrasi. Rakyat juga marah. Jadi saya haraplah mereka yang terlibat dalam persoalan ini perlu diambil tindakan disiplin. Sebab itu macam saya katakan semalam, Datuk Seri Presiden tidak boleh lagi ada toleransi. Jangan bertoleransi dengan pengkhianat-pengkhianat parti. Perlu disingkirkan. Walaupun mereka berjawatan sebagai ahli parlimen, kalau perlu disingkirkan, singkirkan. Sebab hari ini, kerajaan perpaduan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mendapat jumlah sokongan sekitar 147. Itu termasuklah 30 orang. Tolak yang 10 orang ni, masih ada 137. Mungkinlah mereka berpengaruh, boleh membeli lagi apa semua 10 orang. Masih ada lagi 127. Keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan barisan menteri-menteri kabinet ini masih kekal. Apa nak dirisaukan? Sudah sampai masanya kita membuat pemutihan dalam UMNO ini. UMNO memerlukan, sebagaimana saya kata, regenerasi. Satu islah dalam kepimpinan. Tak mahu lagi adanya musang-musang berbulu ayam. Mereka yang menyamar, bercakap soal demi agama, demi bangsa dan negara. Tapi akhirnya membawa UMNO terjerumus dalam lembah yang cukup hina. Apabila selama lebih 60 tahun jasa UMNO itu diketepikan oleh rakyat. Mereka inilah pengkhianat parti yang tidak boleh dimaafkan. Saya harap Datuk Seri Presiden benar-benar tegas bersama dengan barisan Majlis Tinggi yang ada. Tidak ada toleransi. Biarlah kita mempunyai ahli yang kurang, yang sedikit. Kalau ada ketua bahagian yang melakukan sabotaj di peringkat bahagian, ada kajian Biro Disiplin, ambil tindakan. Saya yakin, saudara, ahli-ahli peringkat akar umbi menanti keputusan Majlis Tinggi. Apa yang akan mereka lakukan? Jangan diam terus. Haji Hadi dah kata, orang yang bertanggungjawab adalah Hishamuddin Tun Sin On. Maka dia juga perlu diambil tindakan. Perlu disingkirkan daripada parti. Sebab melakukan tindakan yang memalukan parti kita, yang menyanggah prinsip demokrasi. Bagaimana ketua-ketua bahagian yang lain. Saya haraplah, walaupun dia pernah menjadi ketua perhubungan, kalau dia pernah menjadi ketua perhubungan UMNO negeri-negeri, kalau dia melakukan khianat, juga perlu ambil tindakan. Orang macam Syed Dan Kasim ni tak payah perlu ada lagi. Dan begitu juga ada 5-6 orang lagi tu yang saya lihat, mereka bukan lagi apik lempang, tapi mereka adalah parasit-parasit yang selama ini merosakkan UMNO. Depan rakyat, depan ahli UMNO, bercerita tentang murninya perjuangan UMNO. Hebatnya pimpinan-pimpinan untuk menyantuni masalah rakyat. Di belakang rakyat, lain tak ada. Apa yang mereka lakukan, aku nak jawatan menteri, aku nak itu, aku nak ini. Mereka mencari kekayaan. Rakyat, ahli-ahli akar umbi dibiarkan begitu. Sebab itu saya merasakan ahli-ahli akar umbi pun fed up, bosan dengan perangai mereka. Yang apa yang ada, bagi pisang. Ahli-ahli bagi pisang sebiji, 2 biji dah. Apakah itu nilainya dalam perjuangan kita? Ini saudara SMD dia kata tak sokong perikatan masuk neraka. Apa hal pula ni? Saya rasa ini satu kenyataan yang bagi saya yang memutarbelitkan agama. Sebab itu saya nak mengulangi Datuk Seri Presiden pernah menyatakan bahawa beliau tidak mahu menggunakan agama untuk mengejar jawatan. Beliau mahu politik ini digunakan untuk memperjuangkan kesucian, kemurnian agama Islam. Itu yang paling penting. Bukan kita menonggang agama, tuduh orang ni kafir, tuduh orang itu. Sudah cukup dah umat Islam berbalah. Bukan kita tak belajar daripada pengajaran apa yang berlaku di negara Arab, apa berlaku di Palestin, apa berlaku di Kabul, apa berlaku di Libya, apa berlaku di Mesir. Secara tumbang pemimpin, akhirnya siapa yang berkuasa? Bukan rakyat. Rakyat terus terhumban dalam penderitaan yang cukup menyedihkan. Cukup-cukuplah perbalahan soal agama ini. Apa yang berlaku di Bosnia Herzegovina, berapa banyak bangunan-bangunan cantik. Saudara tak berpeluang. Saya alhamdulillah berkesempatan bertandang ke bumi Bosnia Herzegovina.
Saya melihat dengan sedih satu kawasan yang cukup indah, terlalu cantik, kota raya yang ada di situ, tapi akhirnya musnah oleh percaturan politik. Begitu juga saya melihat apa yang berlaku di Turki, apa yang berlaku di Kabul. Kesempatan waktu saya berkesempatan melawat itu, saya melihat dengan penuh keinsafan. Apakah kita mahu mencoretkan bumi kita ini dengan coretan-coretan yang penuh kekotoran, penuh pendustaan pemimpin? Ya, sebab itu saya nak berseru pada ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi, bersedia. Anda pasti akan didatangi oleh mereka ini. Tapi sebelum mereka datang bertemu dengan pimpinan peringkat akar umbi, saya harap Majlis Tinggi ambil tindakan. Jangan lengah-lengahkan. Betul, Yang Muhammad Presiden sekarang ni sibuk. Hari ni berada di Kulim untuk berkempen. Besok Yang Muhammad akan berada di Rompin untuk berkempen pilihan raya bagi kawasan pertiaman. Balik kempen terus. Saya mintalah, jangan tunggu lagi, orang kata jangan tunggu lama-lama. Assalamualaikum.